InsyaAllah. Muka surat 292, 293. Muka surat 293, surah Al-Kahfi. Okay. Betul lah 293, bukan 292. 293, surah Al-Kahfi. Okay. Minggu lepas saya rasa belum saya terangkan lagi Muqaddimah surah Kahfi saya rasa saya belum terangkan lagi lah. Kelas malam, kelas siang rasanya insyaAllah dah terangkan. Kelas siang saya belum terangkan lagi Muqaddimah surah Al-Kahfi. Okay, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, muka surat 293 surah Al-Kahfi. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Al-Kahfi, surah ni dinamakan surah Al-Kahfi kerana dalam surah ni ada cerita tentang Ashabul Kahfi. Kahfi ni gua yang besar. Kahfi ni dikhususkan untuk gua yang besar. Adapun gua yang kecil dipanggil ghar. Okay, gua kecil dipanggil ghar, gua besar dipanggil Kahfi. Surah Kahfi adalah surah yang ke-18 dari sudut susunannya. Manakala dari sudut penurunannya, surah Kahfi adalah surah yang ke-69 diturunkan setelah surah Al-Ghashiyah. Surahnya adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah. Mengandungi 110 ayat dan mengandungi 1584 patah perkataan. 1584 patah perkataan. Perkataan paling tengah sekali. Okey. Perkataan yang paling tengah sekali dalam Quran adalah huruf fa yang ada pada perkataan wal yatalattaf. Huruf fa pada perkataan wal yatalattaf, itulah kita kata perkataan yang paling tengah sekali dalam Al-Quran. Iaitu pada muka surat 295 ayat yang ke-19. Muka surat 295 ayat yang ke-19, ayat tu ada berbunyi wal yatalattaf. Wal yatalattaf tu, fa pada ayat tu adalah huruf yang paling tengah sekali dalam Al-Quran. Keseluruhan huruf Al-Quran. Ini ditulis oleh Imam Ibn Kathir. Ketika mana Hajjaj bin Yusuf jadi gubernur, dia suruh ulama-ulama zaman dia untuk kira berapa biji huruf dalam Quran, berbiji lah sesuai, berapa huruf yang ada dalam Quran. Maka jumlah keseluruhan huruf yang ada dalam Quran adalah 340,740 huruf yang ada dalam Quran. Fa yang ada pada perkataan wal yatalattaf tu adalah huruf yang paling tengah sekali dalam Al-Quran. Okey. Surah ni surah Makkiyah. Surah ni surah yang diturunkan di Makkah. Apa relate? Apa kaitan surah Al-Kahfi ni dengan surah Isra' sebelum ni? Dipanggil dalam kaedah tafsir munasabatus surah. Apa kaitan surah Al-Kahfi kita malam ni dengan surah Isra' sebelum ni? Pertama, dalam surah Isra', Allah SWT memulakan surah Isra' dengan lafaz tasbih, dan surah ini Allah Ta'ala mulakan dengan lafaz tahmid. Surah Isra' ayat 1, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Surah Isra' ayat 1. Manakala surah Kahfi kita ni dimulakan dengan Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Okey, baik. Begitu juga surah-surah sebelum ni, penutupnya Allah sebut fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Okey, surah ayat terakhir surah Isra' sebelum ni pun Allah memuji Allah Ta'ala, Allah memuji dirinya. Ayat terakhir surah Isra' sebelum ni kan, ayat minggu lepas ayat 111, wa qulil hamdulillah. Maka surah hari ini pun dimulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam surah Isra sebelum ni, kita ada cerita satu kisah bahawasanya orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Mekah telah menghantar 2 orang wakil ke Mekah. Orang musyrikin Mekah telah menghantar 2 orang wakil daripada Mekah ke Madinah untuk tanya orang Yahudi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke diri Nabi? Maka orang-orang Yahudi Madinah menyuruh 2 wakil Mekah tu tanya dia 3 soalan. Okey, An-Nadhr bin Al-Haris dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid. 2 orang ni lah. Tanya tentang roh, tentang pemuda-pemuda yang ajaib kisahnya dan juga tentang Zulkarnain. Jadi ketiga-tiga jawapan tu, pertama dalam surah Isra, dalam ayat yang ke berapa minggu lepas, ayat 290. Ayat 290. Page 290, maafkan saya. Page 290, ayat 85. Kalau terjemahkan dia, Tuan Haji Izali boleh? Page 290, ayat 85. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu hanya diberi sedikit pengetahuan. Okey. Nampak? Terima kasih Tuan Haji Izali. Jadi itu jawapan Allah pada Nabi bila orang kafir tanya mereka tentang roh. Allah kata kamu hanya ada sedikit ilmu sahaja. Dan 2 lagi Allah jawab dalam surah Kahfi inilah, walaupun kita kata wahyu lambat turun, tapi Allah jawab juga kepada Nabi persoalan mereka tentang Ashabul Kahfi dan juga tentang Zulkarnain. Kemudian dalam ayat yang dibaca oleh Tuan Haji Izali tadi, Allah kata kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit. Orang Yahudi mengatakan, kami diberikan Taurat, dalam Taurat ada ilmu segala sesuatu. Quran, Allah turunkan ayat 85 surah Isra tadi, Allah kata, kamu hanya diberikan ilmu sedikit. Orang Yahudi kata, dah ada Quran pun ilmu sedikit lagi. Kami ni ada Taurat, dalam Taurat ada segala-galanya. Ni Yahudi punya belagak sombong lah kan. Maka Allah kata apa dia? Ingat dalam Taurat tu dah ada komplit segala ilmu ke? Mereka ingat dalam Taurat tu dah merangkumi semua ilmu Allah Ta'ala. Tengok muka surat 304. Tolong baca Puan Zakiah, tolong baca boleh Puan Nur Zakiah. 304 ayat 109. 24. Ustaz mula tadi dengan doa tak? Rasa macam terus ni dah. Oh, tak baca doa Saya perasan macam tak baca doa. Orang lain tak tahu. Dah Ustaz, dah. Dah baca doa lah. Sorry. Saya perasan macam tak baca doa. Sorry. Okay. Saya pun tak perasan. Saya tak ingat baca doa ke tak. Okey, tolong baca Puan Zakiah. Muka surat 304 ayat 109. 304 ayat 109. 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat itu, meskipun kami datangkan tambahan dengan lautan yang sebanding dengannya. Okey, terima kasih Puan Zakiah. Dia Yahudi kata, kami ada ilmu segala-galanya. Allah kata pada ilmu Allah luas lagi pada Taurat, pada Injil, pada Quran. Ilmu Allah yang ada dalam Taurat, Injil, Quran pun kita tak boleh nak mendalami sepenuhnya. Yang Allah tak muatkan dalam kitab-kitab dia, ilmu dia yang menyeluruh tu lagi banyak. Dan bahkan kalau seluruh air laut digunakan, dijadikan sebagai dakwat, tinta, untuk menulis ilmu-ilmu Allah, tak cukup. Order lagi satu lautan air yang dijadikan dakwat pun masih tak dapat menghabisi ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tu relate yang kedua antara surah Isra dengan surah Al-Kahfi. Yang ketiga, dalam surah Isra sebelum ni, Allah SWT mengatakan, kami akan datangkan manusia, kumpulkan manusia di akhirat bersama-sama. Kami akan kumpulkan manusia di akhirat bersama-sama. Okey, iaitu pada ayat
page 292 ayat 104. 292 ayat 104. Puan Izawani telah baca boleh Puan Izawani? Berapa tadi saya? Sorry. 292 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini. Tetapi apabila masa berbangkit datang, nescaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Dalam keadaan apa? Bercampur baur. Bercampur baur. Okay. Lafifa, all together, roll out. Dalam surah Kahfi yang kita akan masuk malam ni, Allah sebut macam mana salah satu contoh bercampur baur tu. Macam mana salah satu contoh bercampur baur tu macam mana. Dalam baca dia Puan Sharifah Husna boleh? Muka surat 304. Okay. 304. Okay. Page 304, 98, 99, 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat daripada Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku datang, dia akan menghancur luluhkan dinding ini, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, bercampur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semua. Dan kami tunjukkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir. Okey, terima kasih Puan Sharifah. Maksudnya bila bercampur baur tu, manusia, jin, binatang dan termasuklah Gog and Magog ni sekali sama-sama kena kumpul bercampur baur bila berlakunya sangkakala nanti. Okey, itu relate yang ketiga lah, relate yang ketiga. Okey, kita kata kaitan yang ketiga antara surah Isra dengan surah Kahfi. Yang keempat, keseluruhan surah Isra, kita kata isi dia Allah suruh manusia mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah. Keseluruhan surah Isra, Allah suruh manusia mensucikan Allah daripada syirik, memuji Allah, membesarkan Allah. Dalam surah Kahfi ni Allah nak tunjuk kenapa Allah patut dibesarkan, kenapa Allah patut disucikan, kenapa Allah saja patut diagung-agungkan. Sebab Allah nak tunjuk dia punya kuasa dia, yang kita akan bincang dalam cerita Ashabul Kahfi nanti. Betapa hebatnya Allah panjangkan umur orang sampai 309 tahun dalam keadaan mereka tak perlu makan, tak perlu minum, boleh hidup 309 tahun. Allah panjangkan umur mereka hanya tidur 309 tahun. Dan bagaimana berkuasanya Allah memberi kuasa pada seorang lelaki bernama Zulkarnain untuk kawal Ya'juj Ma'juj, untuk kawal makhluk-makhluk yang buat kerosakan atas muka bumi. Jadi sebab itulah Allah je layak dipuji. Kemudian dalam surah ni pula Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, dia jawab satu soalan. Ketika ditanya siapakah orang paling alim, dia jawab saya. Dia jawab saya itu bukan sebab dia sombong ke, bukan sebab dia belagak ke, tak. Memang dia Nabi. Bagi dia, bila dia Nabi, dia dapat wahyu, dia lah orang paling tahu. Tapi Allah tak suka dengan jawapan tu. Allah Ta'ala bagi dia pengajaran. Allah ketemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir untuk bagi pengajaran. Okay, itu kita kata relate antara surah Isra dengan surah Kahfi. Jadi apa yang kita akan bincang dalam surah Kahfi? Secara amnya, secara tajuk-tajuk besarnya apa kita akan bincang dalam surah Al-Kahfi. Pertama, dalam surah Kahfi, Allah SWT menceritakan sifat Nabi yang sungguh-sungguh merisaukan umatnya. Sungguh-sungguh merisaukan umatnya, yang keras kepala, degil, tak nak beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ni ada 3 kisah utama. 3 kisah, bukan tajuk, kisah.
Pertama Ashabul Kahfi, kedua Nabi Musa dan Khidir, ketiga Zulkarnain. Okey, ini nombor 2. Nombor 3, dalam surah ni Allah SWT menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersabar dengan orang-orang miskin. Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersabar dengan orang-orang miskin. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Ta'ala bagi kata putus pada orang kafir. Allah bagi kata putus pada orang kafir. Kamu dah dengar dah tentang dalil-dalil keesaan aku, kamu dah dengar dah tentang dalil-dalil kekuasaan aku. Nak beriman, mari beriman. Tak nak beriman, sudah. Ada tapi lah. Kalau tak nak beriman juga, apa yang Allah sediakan untuk mereka pada hari akhirat. Tolong baca dia pada surah Al-Haidar, boleh? Muka surat 297 ayat 29. 297 ayat 29. Tolong baca pada surah Al-Haidar. Ada pada surah Al-Haidar? Sorry, Ustaz, sorry, sekejap. Saya kat belakang tadi. Page berapa, Ustaz? 297 297. ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, iaitu minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Okey, terima kasih tuan surah Al-Haidar. Dia Allah bagi kita putus. Nak beriman, tak nak beriman sudah. Tapi inilah apa yang mereka akan dapat pada hari akhirat. Okey, baik. Itu kita kata tajuk utama. Dalam kisah Nabi Musa AS, Allah nak bagi pengajaran pada ulama-ulama, pada ustaz-ustaz yang banyak bagi ceramah, banyak bagi nasihat. Kena ada sifat tawaduk. Jangan ada sifat aku lagi tahu pada orang, aku banyak tahu pada orang. Kelah aku lagi ramai orang join, kelah orang tak ramai join. Tak boleh ada perasaan tersebut. Allah tak suka. Walaupun hakikatnya memang contohlah. Ustaz-ustaz yang mengajar tu, tadi mengajar mesti ramai orang datang. Kalau orang panggil dia ceramah, mestilah audien masa dia datang tu paling ramai banding ustaz-ustaz lain. Walaupun sedemikian, Allah SWT tak suka manusia merasakan dia paling lebih dari orang lain. Allah tak suka. Benar dalam kisah Zulkarnain, Allah nak beritahu, Allah berkuasa bagi kuasa pada siapa saja dan Allah berkuasa tarik kuasa daripada siapa saja. Dalam kisah Zulkarnain, Allah SWT nak ajar pada manusia, Allah Ta'ala berkuasa bagi kuasa pada siapa saja dan Allah berkuasa untuk tarik kuasa tersebut daripada siapa saja. Allah boleh bagi Zulkarnain menguasai timur sampai ke barat dan Allah SWT bagi Zulkarnain mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam kisah Nabi Musa AS, Allah nak beritahu pada kita semua, keadaan sesuatu keadaan tidaklah sebagaimana yang zahir. Zahirnya Nabi Musa tengok Nabi Khidir bunuh budak, tak baiklah kan? Tapi hakikat sebenarnya bunuh budak tu baik di masa akan datang. Maksudnya sesuatu keadaan kita tengok tak semestinya dia berada dalam keadaan asalnya selama-lamanya. Allah nak bagi hint pada Nabi Muhammad dalam surah Kahfi ni. Mekah sekarang kamu tengok milik orang kafir. Mekah sekarang kamu tengok majoritinya orang kafir. Mereka conquer, mereka menguasai Mekah. Tapi akan datang Allah boleh buat. Sebagaimana Allah bagi pada Zulkarnain kekuasaan timur dan barat, Allah lagi senang nak bagi kamu orang-orang Islam menguasai, memiliki kota Mekah Al-Mukarramah. Ini kita kata isi-isi yang kita akan bincang dalam surah Al-Kahfi. Selain itu, ada lagi kisah-kisah tambahan. Kisah-kisah tambahan pertama, orang yang ada 2 kebun. Bermula pada ayat 32 sampai 45. Bermula pada ayat 32 sampai 45, Allah cerita tentang orang yang ada 2 kebun. Yang dia belagaklah, akhirnya Allah binasakan.
Kemudian ada juga dalam surah-surah Kahfi ni, Allah cerita tentang perintah Allah kepada Iblis untuk sujud pada Adam, tetapi dia enggan untuk sujud pada Nabi Adam alaihi salam. Okey? Maaf Ustaz, boleh tumpang tanya? Ha? Zulkarnain ni Alexander the Great ke Ustaz? Saya tak pastilah Alexander the Great ke, tapi kebanyakan terjemah tafsir kata macam tu lah. Okey? Sama ke dengan Alexander the Great orang putih buat cerita tu, tak sama ke? Wallahualam. Okey? Okey? Sama ke tak sama tu? Wallahualam. Memang ada sebahagian tafsir mengatakan Zulkarnain itu Alexander tu lah. Cuma Alexander mana satu? Wallahualam. Ya, puan? Okey, baik. Mungkin version cerita kita dengan version yang Mak Saleh panggil Alexander the Great tu tak sama ke, sama ke? Wallahualam. Okey? Okey, masuk ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala pujian. Alhamdulillah segala pujian bagi Allah. Alhamdulillah segala pujian lillah bagi Allah. Allazi yang anzala telah menurunkan ala ke atas ataupun kepada abdihi hambanya kat sini Nabi Muhammad lah. Alkitab, kitab itu Al-Quran lah. Wa dan lam tidak. Wa dan lam tidak. Yaj'al dia menjadikan. Dia Allah lah. Yaj'al dia Allah menjadikan. Lahu baginya, bagi Al-Quran itu. Lahu baginya, bagi Al-Quran itu. Iwajan. Penyimpangan. Iwajan penyimpangan. Apa dia terjemah? Crookedness. Crookedness. Terjemah crookedness adalah penyimpangan. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Siti Nolis ayat 1 surah Kahfi. Puan Siti Nolis ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab dan tidak dia menjadikan baginya penyimpangan. Saya lupa nak terangkan tadi. Apa kelebihan, apa keistimewaan orang yang mengamalkan membaca surah Al-Kahfi. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Ishaq. Beliau menceritakan, beliau pernah mendengar Al-Bara' bin Azib menceritakan. Ada seorang baca surah Kahfi. Dalam rumah dia tu, kawasan rumah dia ada binatang ternak. Tiba-tiba binatang ternak tu lari. Lalu dia melihat, dia tengok awan mendung ada dekat atas rumah dia. Awan mendung yang ada menaungi rumah dia. Dia pun cerita pada Nabi SAW. Kisah yang berlaku kat rumah dia itulah. Maka Nabi kata, Iqra' fulanun fa innaha sakinah tanzilu indal Quran atau tanazzalat lil Quran. Bacalah surah Kahfi wahai fulan, kerana sesungguhnya awan itu merupakan ketenangan yang turun ketika Al-Quran dibacakan ataupun turun kerana membaca Al-Quran. Jadi Quran awan tu turun sebab dia baca surah Al-Kahfi. Orang tu baca surah Kahfi, awan turun menaungi rumah tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Muslim bahawasanya dua orang lelaki yang baca orang lelaki yang baca ayat Quran surah Kahfi ini namanya adalah Usaid bin Hudair. Hudair. Imam Ahmad meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, Man hafiza 10 ayatin min awali suratil Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Kahfi akan terpelihara, akan dilindungi daripada Dajjal. Bacalah tiap-tiap hari 10 ayat. Okey? Baca tiap-tiap hari sampai dapat hafal. Okey? Jangan fikir nak hafal terus tanpa baca dengan lancar dulu. Nanti takut hafal yang salah. Baca tiap-tiap hari sampai dapat hafal 10 ayat yang pertama. Yang kat skrin ni pula 10 ayat terakhir. Tengok hadis kat skrin.
Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-ashra al-awakhira min suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal." Siapa baca 10 ayat terakhir surah Kahfi, maka dia akan dilindungi, terselamat daripada fitnah Dajjal. Tadi 10 yang pertama, ni 10 yang kedua. Senang cerita, baca awal, baca akhir. Tiap-tiap hari lah ni, yang ni tiap-tiap hari. Baca tiap-tiap hari 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Baca tiap-tiap hari. Ada lagi hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Kahfi. Nabi SAW bersabda bahawasanya, Man qara'al kahfa fi yaumil jum'ati Adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa baca surah Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala akan menerangi untuknya cahaya di antara 2 Jumaat. Daripada Jumaat ni sampai Jumaat depan dia dapat cahaya. Imam Darimi dan Imam Baihaqi meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Man qara'aha lailatal jum'ah Allah alahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa baca Kahfi malam Jumaat, Allah Subhanahu wa taala akan meneranginya cahaya yang luasnya cahaya tu daripada rumah dia sampailah Baitullah. Kalau dia duduk kat Malaysia, Allah Taala akan menerangi cahaya seluas, cahaya yang sangat besar, seluas jaraknya daripada rumah dia sampai Baitul Atiq, sampai Baitul Atiq. Jadi besar ke tak besar? Besar surah Kahfi. Setiap hari cuba baca 10 awal 10 akhir. Hari Jumaat baca 1 surah. Nah, hari Jumaat baca 1 surah. Sekarang pun alhamdulillah dah banyak dah dekat sekitar Selangor ni masjid-masjid surah yang buat selang-seli. Kami malam Jumaat kadang-kadang baca Yasin, kadang-kadang baca Kahfi. Kadang-kadang baca Yasin, kadang-kadang baca Kahfi. Sebenarnya maghrib isyak tu cukupnya nak baca surah Kahfi 1 surah. Cuma tak ada doa selamat lah. Maghrib isyak tu cukupnya nak baca 1 surah Kahfi ni kan. Tak apa, itu sebenarnya baik juga, tak ada masalah pun. Okey, baik, ayat 1 kita. Allah mulakan dengan Alhamdulillah. Allah memuji dirinya sendiri dalam ayat ni. Dan juga dalam ayat ni Allah memuji Nabi dan Allah memuji Alkitab. Ayat minggu lepas, ayat terakhir Allah sebut wa qulil hamdulillah, sebutlah alhamdulillah. Yang tak ada anak, Allah yang tidak ada anak, tidak ada sekutu. Dan besarkan Allah dengan sebesar-besarnya. Jadi orang yang telah menyempurnakan perintah Allah untuk buat 4 perkara dalam ayat minggu lepas, sebut alhamdulillah, dipanggil tahmid, tahlil, takbir dan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Orang yang paling sempurna yang telah buat benda itu adalah Nabi SAW. Lepas tu dalam ayat 1 ni, pertama Allah puji diri dia. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab. Allah memuji dirinya kerana apa? Allah bukan sekadar cipta manusia lalu bagi makan minum untuk manusia. Allah bukan sekadar cipta manusia bagi tempat, bagi pakaian, bagi rezeki, bukan itu saja. Bahkan Allah menyediakan untuk manusia makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Al-Quran inilah. Allah menyediakan untuk manusia makanan rohani itu Al-Quran ini. Allah telah menurunkan Al-Quran ini, jadi Allah telah memberi manfaat pada manusia yang sangat banyak melalui Al-Quran ini. Dan Quran ini kita tak akan dapat manfaat daripadanya kalau tidak ada orang menerangkannya pada kita. Jadi siapakah yang menerangkan Quran pada kita? Nabi SAW. Patut Allah puji Nabi kat sini, Allah panggil abdihi. Awal ayat surah Isra pun Allah sebut abdihi, hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi, ayat 1 surah Isra sebelum ni. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sekarang Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Perkataan hamba hina, tapi bila disandarkan kepada Allah jadi mulia. Abdihi, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Semua hamba Allah. Qarun ke, Fir'aun ke, siapa lagi, Yahudi yang jahat-jahat, semua hamba Allah. Yang bunuh orang, yang buat dosa melampau-lampau, semua hamba Allah. Tapi bila Allah panggil Nabi Muhammad dengan panggilan hambanya, ini satu kebanggaan pada Nabi. Ini satu kebanggaan pada Nabi, maksudnya dialah hamba aku yang memiliki sifat-sifat hamba yang aku nak.
Dialah hamba aku yang memiliki sifat-sifat hamba yang aku nak. Orang lain hamba Allah juga, kita hamba Allah juga, kita hamba Allah juga. Tapi adakah kita memiliki sifat-sifat hamba yang Allah nak? Tanya sembahyang, kita tidur. Tanya Allah suruh buat tu, kita buat ni. Allah kata jangan buat, kita buat. Jadi kita hanya claim kita hamba Allah, tapi dari sudut praktiknya, dari sudut amalannya, kita tak menunjukkan yang kita ni hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat 1 ni Allah nak puji diri dia. Pertama, kerana dia menurunkan kitab. Kedua, kerana dia memilih Nabi untuk menerangkan kitab. Ketiga, kitab yang Allah Ta'ala turunkan tu kualiti. Kenapa kualiti? Kitab yang Allah turunkan tu bukan sembarangan. Yang tidak ada langsung penyimpangan. 100% semua bawa pada kebaikan. Kenapa Allah cakap macam ni? Kerana Allah nak beritahu bahawasanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebelum ni telah berlaku kepadanya crookedness, penyimpangan. Allah sendiri menyebut dalam Quran, kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum ni telah diubah suai oleh orang Yahudi. Mereka takut tambah, mereka ubah suai nak berkena dengan selera mereka. Adapun Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala peliharanya tidak akan ditokok tambah, tidak akan diubah suai. Apa hikmahnya Allah buat kitab-kitab dahulu? Apa hikmahnya Allah buat kitab-kitab sebelum ni? Allah biarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani ubah suai kitabullah. Apa hikmahnya? Allah tak mampu ke? Allah tak boleh ke nak pelihara kitab Taurat, Injil, Zabur daripada diubah suai? Sebagaimana Allah pelihara Quran. Allah mampu Allah pelihara, Allah boleh sangat nak pelihara Taurat, Injil, Zabur daripada Taurat, Injil dan Zabur daripada diubah suai. Allah mampu sangat, boleh sangat. Tapi kenapa Allah biarkan ia diubah suai, ditokok tambah? Pertama, Allah nak tunjuk, Pertama kerana sekiranya Taurat, Injil dan Zabur masih original, masih tidak ada sebarang tokok tambah, maka orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, mereka lagi berat nak tinggalkan kitab lama mereka. Mereka lagi berat nak tinggalkan ajaran kitab lama mereka. Mereka kata apa? Kitab kita masih original, kitab kita masih pure, kitab kita masih tidak ada sebarang tokok tambah, kenapa kita nak kena ikut kitab baru? Di Allah biarkan kitab-kitab mereka ditokok tambah, diubah suai, supaya generasi akan datang tahu kita nak ikut yang 100% original ke, ataupun kita nak ikut yang hanya 20% original, yang lain tu tambahan. Okey, kita nak beli madu, kita nak yang 100% asli ke, ataupun kita akan nak beli madu yang dalam dia hanya 40% je madu asli, yang balance 60% lagi campur air, campur gula, contohlah. Maka semestinya kita akan pilih yang 100% asli. Jadi bila Allah buat kitab dulu diubah suai, ditokok tambah, dan hanya ada satu kitab je yang tidak ada ubah suai, tokok tambah, mana kita nak ikut? Tanya budak kecil pun budak kecil tahu. Mestilah kita akan ikut yang tidak diubah suai langsung. Cuma Yahudi dan Nasrani ini mereka mengatakan kepada orang Islam, kamu je claim kitab kami tak original. Bagi kami kitab kami original. Tak boleh apa kalau dia cakap macam tu. Kita claim kitab mereka diubah suai sebab Al-Quran kata. Tapi mereka claim walaupun diubah suai tapi tak lari dengan mana asal. Macam mana kalau mereka dah cakap macam tu, mereka tetap terus berpegang. Mereka akan tetap terus berpegang dengan kitab mereka sampai bila-bila. Okey, baik. Itu ayat 1, Allah memuji dirinya. Saya rasa dah terangkan minggu lepas. Kalau Quran nak bagi pada 5 bahagian, kalau Al-Quran Allah nak bagi pada 5 bahagian, saya kelima-lima tu akan memula dengan surah yang ada Alhamdulillah. Nama Al-Fatihah, mulakan Alhamdulillah. Yang kedua surah Al-An'am, dimulakan dengan Alhamdulillah. Yang ketiga ni surah Kahfi, dimulakan dengan Alhamdulillah. Yang keempat surah Sabah, pun mula dengan Alhamdulillah. Yang kelima surah Fatir pun sama juga dimulakan dengan Alhamdulillah. Jadi kalau Al-Quran nak bagi pada 5 bahagian, kelima-lima tu akan dimulakan dengan surah yang mula dengan Alhamdulillah. Baik. Di dunia ni ada 4 jenis pujian. Kita ringkas sebab saya dah terangkan minggu lepas. Bila sebut segala pujian tu, segala pujian-pujian yang kita dengar atas muka bumi, sama ada orang puji orang puji Allah, Allah puji dirinya, Allah puji hamba. 4 jenis pujian tu semua kembali pada Allah. Manusia dia hebat, dia nak dipuji, maknanya dia silap. Dia tak malu. Orang lain punya kerja, orang lain punya perbuatan, orang lain punya jasa, dia nak nama. Tak boleh Allah buat suara dia sedap, Allah buat muka dia handsome, muka dia cantik. Tidakkah dia menyedari bahawasanya Allah yang buat handsome, Allah buat dia handsome, Allah buat dia cantik.
Tapi dalam masa yang sama, dia nak orang puji dia. Sepatutnya pujian tu dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tak nak orang puji dia juga, tak apalah nak macam ni. Ni tak, memang dia nak orang puji dia. Dia nak orang kata dia hebat, bagus, pandai dan sebagainya. Nak tu yang jadi masalah. Orang yang faham hakikat Alhamdulillah, maka walaupun orang ramai puji dia, dia tetap sedar dia tak layak langsung menerima pujian tersebut. Kerana pujian tersebut milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat 2, sama ayat 2. Ayat 2 surah Kahfi. Qayyiman, yang lurus. Terjemah qayyiman, yang lurus, yang tetap, duduk boleh. Liyunzira, li agar ataupun supaya. Yunzira, dia memberi ancaman. Dia Nabi Muhammad memberi ancaman. Ba'san, dengan seksaan. Ba'san, dengan seksaan. Syadidan, yang dahsyat. Syadidan, yang dahsyat. Min, daripada. Ladunhu, sisinya. Ladunhu, sisinya, sisi Allah lah. Wa, dan. Yubashira, agar dia memberi berita gembira. Yubashira, terjemah dia, agar dia memberi berita gembira. Ya Nabi Muhammad memberi berita gembira. Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Alladzina, yang Ya'maluna, mengerjakan. As-salihat, amal-amal soleh. As-salihat, amal-amal soleh. Apa berita gembira untuk mereka? Apakah berita gembira untuk mereka? Anna, bahawasanya. Lahum, pendek. Lahum, bagi mereka. Okey. Ajran, ganjaran. Okey. Hasanan, yang baik. Okey, ayat 2 surah Kahfi. Tolong terjemahkan dia ayat 2 surah Al-Kahfi. Puan Salasiah, terjemahkan boleh? Puan Salasiah Abdul Murad. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang lurus, agar dia beri ancaman dengan sisaan yang dahsyat daripada sisinya, dan agar diberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawasanya bagi mereka ganjaran yang baik. Okey. Terima kasih Puan Salasiah. Apa makna qayyiman? Terjemah qayyiman ni berasal dari perkataan qiyam, berdiri tegak. Qiyam maksudnya berdiri tegak. Apa makna Quran ni berdiri tegak? Apa jadi pun, di mana pun, itulah ketetapan Allah sampai bila-bila. Dunia berlaku kiamat ke, berlaku perang ke, maka isi Quran tetap sama, takkan diubah. Allah kata Allah Esa sampai bila-bila Allah Esa. Allah kata hari kiamat pasti berlaku. Sampai bila-bila pun ketetapan tu mesti akan berlaku. Tak adalah kata bila berlaku sesuatu nanti Allah terpaksa ubah balik. Okey, kiamat tak jadi. Tak ada. Masuk qayyiman tu, di mana sahaja, bila-bila sahaja Al-Quran tetap dengan isinya. Di mana sahaja, bila-bila sahaja Al-Quran tetap istiqamah dengan isinya. Itu panggil qayyiman. Okey, qayyiman ni maksudnya satu keadaan yang tidak terkesan dengan suasana, tidak terkesan dengan tekanan, tidak terkesan dengan huru-hara. Setengah kita kadang-kadang buat keputusan. Apa jadi pun, kita kena buat ni. Contohlah, saya bos-bos syarikat. Saya kata apa jadi pun, kita kena siapkan. Tengok-tengok esok banjir. Tak boleh siap ke apa yang saya nak buat? Contoh. Apa jadi pun, kita kena dapatkan juga benda ni. Kita keluarkan semua duit, dapatkan juga benda ni. Contoh. Tengok-tengok, esok kita nak beli, benda tu dah tak ada stok. Maknanya, apa yang kita tetapkan, apa yang kita putuskan, walaupun kita ketua, bos, raja, menteri, benda tu boleh jadi berubah. Benda tu boleh benda tu boleh
pesongkan supaya tak jadi berlaku, supaya ianya tak berlaku. Qayyiman ni, apa jadi pun, suasana apa pun datang lepas pada ni, Quran tetap dengan isi dia. Quran tetap dengan isi-isinya yang lurus. Maksudnya, datanglah zaman macam mana pun, isi Quran tidak akan berubah. Allah kata Nabi Muhammad Nabi terakhir. Memang tak akhir sungguh. Tak akan berlaku pindaan. Tak jadilah Nabi Muhammad Nabi terakhir. Rupanya perlu seorang lagi lah Nabi. Contoh. Ini manusia punya ketetapan lah kan. Bila Allah kata, Quran kata Nabi Muhammad Nabi terakhir, itulah. Istiqamah lah ketetapan tu sampai bila-bila. Termasuk qayyiman kat sini. Okay? Qayyiman ni ada setengah tafsir dia terjemahkan sebagai mustaqiman, yang lurus. Jalan yang lurus. Di mana sahaja, itulah keadaan dia. Allah, sifat dia qayyum. So, qayyum apa? Berdiri dengan diri sendiri. Dia tak berhajat pada siapa-siapa pun. Dia buat qayyum ni bagi Allah. Qayyum ni maksudnya macam ni. Allah tentukan gini. Oleh kerana malaikat tak nak tolong dia, manusia tak nak tolong dia, jadi dia tak jadi nak buat apa yang dia nak. Tak. Allah Al-Qayyum. Walaupun semua manusia tak setuju, semua malaikat tak setuju, semua Nabi tak nak benda tu berlaku, tapi kalau Allah nak benda tu berlaku, benda tu tak akan berlaku. Maksudnya dia tidak terkesan dengan sokongan orang, tidak terkesan juga dengan ramai orang tidak menyokong. Tak. Setengah kita mula-mula keputusan. Apa jadi pun, saya tetap akan buat macam ni. Itu bila ramai pekerja mogok, bila ramai orang tak nak kawan dengan kita, bila ramai orang boleh jualkan diri pada kita, maka kita punya istiqamah tu, kita punya keteguhan hati tu dah mula goyang. Okay? Kita punya keteguhan hati tu dah mula goyang. Jadi terpaksalah ubah keputusan kita sebelum ni. Lemah ke tak lemah? Lemah, ha? Allah Al-Qayyum, tak pernah goyang, tak akan goyang walaupun apa saja berlaku. Kitabullah ini qayyim. So, qayyim apa? Apa saja berlaku lepas pada ni, itulah ketetapan Allah dalam Quran, itulah ayat-ayatnya yang langsung tidak akan berubah sampai bila-bila. Walaupun ramai orang nak hancurkan orang Islam, walaupun ramai orang nak bakar Quran, nak binasakan Quran, Allah kata Quran tetap qayyim sampai bila-bila, tidak akan dibinasakan, tidak akan diterpuk tambah, tidak akan diubah suai. Okey, baik. Seterusnya, ayat yang kedua ni lagi, Allah kata, kenapa Allah bagi Quran pada Nabi suruh sampaikan pada manusia? Walaupun kita tak tahu setiap inci isi Quran, kita tak tahu setiap ayat maknanya apa, cukup kita mengetahui bahawasanya Quran ini keseluruhan isinya dua je. Apa dua maksud saya? Orang yang lawan Allah dapat azab dahsyat ke akhirat. Orang yang menentang Allah akan dapat azab dahsyat ke akhirat. Manakala orang yang beriman, mengikuti Al-Quran dan beramal soleh sebagaimana Quran nak, mereka akan dapat berita gembira. Kita tak faham banyak isi Quran ni. Kita tak faham. Banyak isi Quran kita tak faham. Tapi dalam ayat ini nak beritahu cukup kita faham dua perkara. Apa dia? Allah hantar Nabi nak beritahu manusia, siapa yang reject Quran, dia akan dapat bahaya ke akhirat. Dan siapa yang menerima Al-Quran dan beramal soleh bagaimana Quran nak, dia akan dapat ganjaran yang baik, ganjaran yang sempurna. Okey, seterusnya ayat 3, sambung ayat baru ayat 3. Makithina, mereka tinggal. Makithina, mereka tinggal. Siapa ni? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh, mereka tinggal fihi, di dalamnya. Dalam apa? Dalam ganjaran yang baik tadilah. Masuk ganjaran baik tadi, syurga lah. Mereka tinggal dalamnya, itu dalam ganjaran yang baik itu, abadan, selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya. Tolong terjemahkan dia. Puan Tamsiah terjemahkan boleh. Puan Tamsiah. Pendek je ayat 3 ni, Puan Tamsiah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tinggal, orang yang beriman dan beramal saleh, di dalamnya. Mereka tinggal selama-lamanya. Okey, baik. Terima kasih Puan Tamsiah. Di dalamnya. Okey. Ayat 2 tadi, Allah kata orang beriman ni dia kena buat dua. Orang beriman ni dia akan dapat berita gembira, dia beramal soleh. Maknanya kalau dia beriman sahaja, ucap dua kalimah syahadah masuk Islam, tapi tak semayang, tak puasa, tak buat amal soleh, dia tak layak dapat berita gembira. Ataupun ada orang dia beramal soleh,
tapi dia tak beriman. Siapa dia? Yahudi yang ikut cara Yahudi lama, Nasrani yang ikut cara Nasrani lama, yang tak makan khinzir, yang tak berzina, yang tak kahwin, yang puasa sokmo, ikut cara dia lah kan. Dia rasa dia buat amal soleh, tapi amal soleh dia tak layak dapat berita gembira sebab dia tidak ada iman. Jadi dua-dua kena ada. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Allah tak akan pisahkan antara iman dan amal soleh. Sebab berpesan-pesan dengan kebaikan, berpesan-pesan dengan kebenaran, ada tempat Allah sebut, ada tempat Allah tak sebut. Tapi bila sebut beriman, mesti kena beramal soleh. Itu syarat nak berjaya. Kalau beriman saja, tak ada amal soleh, tidak ada jaminan keselamatan. Ke akhirat lah. Nak dapat jaminan keselamatan, kena ada iman dan kena ada amal soleh. Banyak ayat sebenarnya kalau kita nak refer. Bila Allah sebut, berilah berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Kerana apa? Kerana ada orang dia masuk Islam, dia ucap kalimah iman, tapi dia buat bodoh je dalam kehidupan dia. Maksudnya, time semayang tak semayang. Time bulan Ramadan dia tak puasa. Betul kan ni Maka dia tidak termasuk dalam golongan yang dapat berita gembira. Contohlah ayat mula-mula surah Baqarah, muka surat 5 ayat atas sekali. Kalau baca Puan Mai Zaitun boleh, muka surat 5 ayat atas sekali. Saya cuma nak tunjukkan dalam ayat tu, beriman dan beramal soleh layak dapat berita gembira. Tak beriman dan tak beramal soleh tak layak dapat berita gembira. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa disediakan untuk mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang sama, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Okey, terima kasih Puan Mazai. Nampak? Allah nak cerita syurga, Allah mesti sebut beriman dan beramal soleh. Baru layak dapat syurga. Kalau beriman saja, ramai orang Islam ini masuk Islam ramai. Ramai je masuk Islam kat luar negara tu. Tapi soalannya yang baru masuk Islam dan yang dalam Islam tu, buat tak amal soleh? Buat tak amal soleh? Kalau tak buat, boleh masuk syurga. Cuma kena apa ya? Kena masuk neraka dulu. Contoh lagi, kalau baca Puan Rohana Hamzah, boleh Puan Rohana. Muka surat 98 ayat 124. Allah mesti buka dua syarat. 98, 124 ya Ustaz? Ya, betul. 98 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balasan baik yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sesiapa yang melakukan 124 buat 124 bawahnya. Oh sorry, maaf Ustaz. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh sama ada daripada lelaki atau wanita sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Okey, terima kasih Puan Rohana. Dan ayat ni Allah terbalikkan sikit lah. Maksud terbalikkan sikit, Allah sebut amal soleh dulu, baru perkataan beriman. Allah sebut amal soleh dulu, baru Allah sebut perkataan beriman. Sama je. Maksudnya, siapa nak masuk syurga, mesti kena ada iman pada Allah dan pada keenam-enam rukun iman yang kita belajar tu. Dan juga mesti kena ada amal soleh. Baru layak dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Kalau manusia kata dia baik, sebab apa manusia kata dia baik? Sebab dia tak pernah ganggu jiran, dia tak pernah sakiti hati jiran, dia tak pernah pinjam duit orang, kalau pinjam tu bayar balik. Contohlah ni Dia tak pernah sakiti mak ayah, tak pernah sakiti adik-beradik, tak pernah sakiti orang-orang yang kenal dia. Semua kata dia baik. Tapi dia tidak ada amal soleh yang Allah nak, maka dia tak layak masuk syurga. Terus dia kena masuk neraka terlebih dahulu. Dia orang yang masuk dalam syurga ni, Allah kata apa dia? Dia makisin. Makisin ni, kita sebelum ni terjemah kekal apa? Khalidina kekal kan? Makisin ni terjemah dia muqimina. Mereka akan jadi orang bermukim. Mereka akan jadi orang tempatan. Mereka akan jadi orang yang tempatan. Kita seronok jalan tempat orang. Tapi kita kena sedar tempat tu tempat orang. Tempat tu tempat orang. Kita tak ada nak suka hati sebab tempat tu tempat orang. Tapi bila Allah sebut makisin, maksudnya muqimin. Orang tu dia bermukim kat syurga. Syurga tu dia bermukim.
Sebagaimana orang luar datang negara kita, menikmati kelebihan dekat negara kita. Kita duduk kat negara kita, kita lebih menikmatinya. Harga tiket orang luar negara lain, harga tiket warga negara Malaysia lain. Orang Malaysia boleh dapat bayaran potongan kalau naik LRT, KTM contohlah kan. Orang luar kena bayar lebih sikit. Walaupun mereka dapat menikmati kelebihan yang ada kat tempat kita, tapi tak sama macam kita yang bermukim ni. Ya Allah sebut ahli syurga, mereka makithin. Mereka seolah-olah macam orang bermukim dalam syurga. Buat suka hati apa mereka nak buat selama-lamanya. Jadi makithina ni sama macam khalidina. Tapi Allah nak tekankan lagi, syurga tu mereka kekal selama-lamanya macam mereka punya. Kita duduk luar negara, okay, walaupun kita duduk lama, tapi kita masih lagi, kita kata, kategori tetamu. Tak semua kelebihan warga negara tu dapat, kita boleh dapat. Sebab kita masih lagi dalam kategori tetamu. Adapun kalau tuan rumah, makithina, mereka orang bermukim kat tempat tersebut. Okay? Maka mereka akan dapat manfaat lebih daripada orang yang bertamu ke kawasan tersebut. Okay, jadi Allah terangkan, tengok kalau ikut susunan. Kalau ikut susunan, kita kata kelebihan Quran lah. Mula-mula, Allah sebut dalam ayat 2 tadi, Yun Zira. Liyun Zira. Ayat 2 tadi Liyun Zira. Apa dia maksud Liyun Zira? Memberi ancaman. Lepas Liyun Zira, Allah sebut Yubashira. Apa dia maksud Yubashira? Memberi berita gembira. Lepas sebut Yubashira, memberi berita gembira. Lepas beri berita gembira, Allah sebut amal soleh dulu. Amal soleh dulu. Lepas sebut amal soleh, barulah Allah sebut berita gembira pada ancaman. Allah sebut berita gembira yang nombor 2. Tapi Allah terangkan kepada siapa layak dapat berita gembira. Nombor 1, amal soleh. Nombor 2, baru Allah sebut siapa yang layak mendapat ancaman. Iaitu ayat nombor 4 lah. Orang yang mengatakan Allah ada anak, orang yang syirik pada Allah, mereka lah yang layak dapat ancaman. Mereka lah yang layak dapat ancaman. Jadi susunan dia, okay, susunan dia, nombor 1 beri ancaman. Nombor 2 beri berita gembira. Allah sebut dulu. Allah terangkan berita gembira dulu. Allah suruh Nabi beri berita gembira pada siapa? Pada orang beriman dan beramal soleh. Beri ancaman pada siapa? Tak tahu lagi. Beri ancaman ni pada siapa? Tak tahu lagi. Lepas ni barulah Allah beritahu. Ancaman tu nak bagi pada siapa? Ancaman tu nak diberikan kepada siapa? Ini kita panggil kaedah susunan Al-Quran. Patutnya kalau kita lah. Quran datang 2 sebab. Pertama beri ancaman, kedua berita gembira. Teranglah dulu ancaman untuk siapa? Baru terangkan berita gembira untuk siapa? Tapi tak. Allah komplitkan ayat berita gembira dulu, barulah Allah komplitkan berita ancaman. Kerana apa? Kerana tuntutan Allah kepada Nabi untuk memberi berita gembira lebih banyak berbanding memberi ancaman. Dua-dua tugas Nabi. Beri berita gembira pun tugas Nabi, beri ancaman pun tugas Nabi. Tak kisah pun Nabi nak dulukan mana-mana. Berita gembira dulu ke ancaman ke, tak kisah pun. Dua-dua boleh. Tetapi Allah lebih banyak mendahulukan, melebihkan berita gembira berbanding dengan ancaman. Jadi Nabi SAW banyak tempat Allah sebut basyiran dulu baru nadhiran. Kalau ikut susunan kat sini, supaya Nabi beri ancaman dan supaya Nabi beri berita gembira. Berita gembira nombor 2, ancaman nombor 1. Tapi Allah nak beri berita gembira dulu pada manusia. Nak dapat berita gembira, amal soleh. Nak dapat ancaman yang layak untuk mereka, syiriklah pada Allah. Dapatlah ancaman sesuai bagi mereka. Sebab tu banyak ayat Quran Allah sebut Nabi ni basyiran dulu. Beri berita gembira dulu, barulah beri ancaman. Surah Al-Baqarah. Tengok surah Al-Baqarah. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Surah Al-Baqarah. Tolong baca dia boleh? Surah Al-Baqarah. Puan Umi tolong baca boleh? Puan Umi. Puan Umi ada? Puan Umi. Ada Ustaz. Boleh.
insyaAllah. Saya cari buku surat dia. Saya tak jumpa buku surat pula. Okey, buku surat 18. Ayat 119. Buku surat 19 ayat 119. Surat 19 ayat berapa Ustaz? Bawah sekali. Buku surat 18 ayat bawah sekali 119. Bawah sekali Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran, petunjuk sebagai pembawa kabar berita kepada orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang yang ingkar. Setelah engkau sampaikan semua itu, engkau tidak akan dipertanggungjawabkan tentang penghuni neraka. Okey, terima kasih Puan. So Allah sebut apa Nabi? Basyiran dulu baru nadhiran, beri berita gembira dulu baru beri ancaman. Bukan Nabi Muhammad saja, semua para nabi lain pun sama. Allah dahulukan sifat mereka, beri berita gembira dulu baru beri ancaman. Puan Salmiah, tolong baca boleh Puan Salmiah, surah An-Nisa. Surah An-Nisa, saya cari muka surat ada surah An-Nisa. An-Nisa ke ya? Surah An-Nisa, muka surat 104 lah. Puan 104. Ayat 165. Muka surat 104 ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu dulu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, terima kasih Puan Salmi. Nampak? Allah sebut para nabi mubasyirin dulu baru munzirin. Allah nak beri pengajaran pada kita apa dia? Dalam nak mengajak manusia pada kebaikan, dahulukan encourage, dahulukan dia panggil beri galakan. Beri galakan dulu. Buat ni dapat ni nanti, buat ni dapat ni, kalau buat ni dapat ni, beri galakan dulu. Lepas beri galakan banyak kali, nampak degil juga, tegak juga, barulah beri ancaman. Okey, para nabi dahulu pun sama. Ketika mana Allah suruh mereka menyampaikan kebaikan, ketika mana Allah suruh mereka berdakwah, mereka akan dahulukan beri berita keselamatan dulu. Siapa ikut kebaikan, dia selamat. Siapa yang mendustakan, dia akan dapat azab. Contoh, saya bagi satu contoh je lah. Banyak nabi nak bagi contoh ni, tapi kita bagi contoh Nabi Musa. Boleh Nabi Musa? Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Rashid boleh terjemahkan, Tuan Haji Rashid. Ni Nabi Musa dakwah Fir'aun. Nabi Musa dakwah Fir'aun, dia dahulukan berita gembira dulu, baru dia dahulukan ancaman. Muka surat 314, boleh Tuan Haji Rashid 314. 314 ayat 47 dengan 48. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pergilah kamu berdua kepadanya, iaitu Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyeksa mereka. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami daripada Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. 48. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab itu ditimpakan kepada sesiapa yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling daripadanya. Keselamatan dulu ke azab dulu, Tuan Haji Rashid? Keselamatan dulu ke azab dulu? Keselamatan. Yes, keselamatan dulu. Nampak? Nabi Musa pun beri berita gembira dulu pada Fir'aun. Maksud berita gembira, kalau ikut petunjuk, dapat keselamatan. Kalau berpaling, mendustakan, dapat azab. Ini salah satu contoh, basyiran dulu baru nadhiran. Okay? Banyak tempat lagi lah sebenarnya kalau nak refer. Tapi cukup dua orang nabi itu kita nak beritahu yang Allah sebenarnya memberi offer kebaikan dulu.
barulah Allah suruh Nabi memberi ancaman-ancaman pada orang yang tak nak dengar perintah Allah. Anak kita pun sama, nak encourage mereka rajin belajar. Offer mereka dulu, kalau abang dapat nombor 1, ayah beli ni. Dapat nombor 2, ayah beli ni. Dapat nombor 3, ayah beli ni. Offer dulu kebaikan-kebaikan pada mereka kalau mereka belajar sungguh-sungguh. Tapi nampak tahun 1, 2, tak 3 tak jadi, offer tu tak jadi, offer ni tak jadi, bagi ancaman. Tahun depan periksa dapat teruk lagi, duit belanja kena kurang. Tahun depan periksa dapat teruk lagi, 1 hari 1 jam je pegang telefon. Contohlah, ni sekadar contoh. Okey? Tahun depan dapat macam ni lagi, tak boleh lagi main petang-petang lama-lama. 6.30 kena berhenti main. Contoh. Sekali-sekala kena bagi ancaman. Tapi kebanyakannya dahulukan dengan memberi encourage, berita gembira, basyir. So orang yang dapat berita, orang yang dapat ancaman ni siapa dia? Orang yang layak diberi ancaman siapa dia? Ayat nombor 4 nak terangkan. Orang yang paling layak diberi ancaman ialah sama ayat nombor 4, wa dan yunzira, dia memberi ancaman, dia Nabi memberi kena terjemah agar dia memberi ancaman. Quran ni Allah turunkan pada Nabi agar dia memberi ancaman, dan mereka tulis kepada allazina, orang-orang yang muka surat berapa? Maafkan saya, muka surat 293 yang bawah sekali. 293 yang bawah sekali 293 yang bawah sekali. Kepada orang-orang yang qalu, mereka mengatakan Allah mereka mengatakan ittakhadha menjadikan Allahu oleh Allah waladan anak. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Aziz tadi terjemahkan boleh Tuan Haji Aziz ayat kita sekarang, Tuan Haji Aziz, ayat nombor 4 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memberi ancaman kepada orang-orang yang mereka mengatakan menjadikan oleh Allah anak. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Semua dosa dapat ancaman daripada Allah. Orang zina, orang minum arak, orang bunuh orang, orang judi, orang meliwat, semua dapat ancaman daripada Allah. Tak ada satu dosa pun Allah tak bagi ancaman. Semua dosa-dosa besar dalam Quran Allah bagi ancaman. Dosa-dosa besar dalam Quran, dalam hadis semua dapat ancaman. Tapi dalam ramai-ramai pendosa-pendosa tu, dalam ramai-ramai pendosa, pemaksiat, penjahat-penjahat yang Allah sebut dalam Quran tu, yang paling patut nombor 1 sekali diberi ancaman, apa dia? Yang paling patut sekali diberi ancaman nombor 1 sekali sebelum bagi ancaman pada orang lain ni, bagi ancaman pada orang ni, puak-puak ni. Puak-puak yang mengatakan Allah ada anak. Mereka ni lah layak nombor 1 sekali diberi ancaman. Teruk sangat ke? Memang sangat teruk. Lagi teruk pada penzina, pencuri, peminum arak, orang berjudi lagi teruk. Orang buang anak tu teruk dah. Orang dapat anak, dia buang anak. Teruk dah. Contoh. Tapi orang yang mengatakan Allah ada anak lagi teruk. Jadi mereka itulah orang yang pertama sekali patut diberi ancaman berbanding pendosa-pendosa yang lain. Sebab orang buat dosa selain syirik ni lah, orang yang buat dosa zina, judi, minum arak, dosa besar juga. Tapi Allah tak pernah warning mereka dengan satu warning yang sangat dahsyat sebanding dengan warning Allah terhadap orang yang kata Allah ada anak. Nanti kita akan masuk surah Maryam. Lepas surah Kahfi, kita akan masuk surah Maryam. Apa ancaman untuk orang yang kata Allah ada anak ni? Kalau baca dia boleh? Puan Nur Hidayah. Puan Nur Hidayah telah baca boleh? InsyaAllah kita ramai malam ya, 22 orang insyaAllah. Puan Nur Hidayah telah baca? Puan Nur Hidayah. Muka surat 311. 311 ayat 88 sampai 92. 88 sampai 92. Ayat 88 sampai 92. 88. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 88, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, hampir sahaja lagi pecah dan bumi terbelah dan gunung ganang runtuh
kerana ucapan itu. Kerana mereka menganggap Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba. Okey, cukup puan. Orang zina, orang judi, orang minum arak, dosa besar juga. Tapi Allah tak pernah kata lagi punya teruk dosa mereka yang berjudi, berzina, minum arak tu sampai Allah nak pecahkan langit, runtuhkan gunung, pecahkan bumi, tak pernah lagi. Tapi orang-orang yang kata Allah ada anak ni, walaupun dia baik, tak pernah berzina, tak pernah judi, tak pernah minum arak, tapi dia kata Allah ada anak, punya teruk dosa dia, Allah kata kamu telah mengatakan satu yang sangat besar. That is terrible. Allah kata hampir-hampir langit nak pecah, bumi nak hancur, gunung nak runtuh sebab kata-kata mereka. Orang meliwat dosa besar tak? Meliwat. Contohlah ni, saya bukan nak beritahu meliwat tu lagi bagus pada syirik tak? Dua-dua tak bagus. Liwat tak bagus, syirik tak bagus. Tapi orang yang meliwat, apa Allah buat? Satu negeri hancur. Satu negeri dibinasakan. Orang yang syirik, kalau Allah lepas marah dia, sebagaimana Allah lepaskan marah dia kepada orang yang meliwat, nescaya satu dunia hancur. Yang kita-kita yang tak syirik ni pun hancur sekali. Kalau Allah lepaskan kemarahan pada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam surah Luqman Allah kata, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar sekali. Syirik adalah kezaliman yang paling besar sekali. Okey? Sebab itulah dalam ramai-ramai orang yang patut diberi ancaman adalah orang yang mengatakan Allah ada anak. Siapa kata Allah ada anak? Musyrikin kata malaikat-malaikat anak perempuan Allah. Sebahagian Yahudi mengatakan Uzair anak lelaki Allah. Dan kebanyakan Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Jadi orang-orang macam ni lah orang paling teruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lagi teruk pada orang penzina, minum arak, orang yang berjudi dan orang buat dosa maksiat yang lain. Saya tak kata jangan keluarkan kenyataan orang yang berzina, berjudi, minum arak lagi baik pada orang syirik. Saya tak guna bukan tak lagi baik. Dua-dua tak baik, dua-dua teruk, dua-dua jahat. Zina, judi, minum arak dengan syirik, semua tu jahat, semua tu teruk, semua tu dosa besar. Tapi dalam kategori yang teruk-teruk semua tu, yang paling teruk, yang paling zalim, yang paling dahsyat, yang paling Allah murka adalah orang kata Allah ada anak. Itulah yang paling teruk sekali. Okey? Nabi SAW tak kata pun Allah kena bersabar bila ada orang berzina. Nabi tak kata pun Allah kena bersabar bila ada orang minum arak. Allah kena bersabar bila orang tu berjudi. Tak. Tapi Nabi SAW mengatakan Allah akan bersabar bila orang tu kata Allah ada anak. Kenapa Allah kena bersabar? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata, ma ahadun asbaru ala Allah ala adhan yasma'uhu minallah. Tidak ada seseorang pun yang lebih bersabar daripada Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang didengarinya. Tidak ada seorang pun lebih bersabar daripada Allah. Allah bersabar je bila orang kata dia ada isteri, dia ada anak. Dalam keadaan Allah marah murka pada orang yang kata dia ada isteri, dia ada anak, dia masih lagi bagi pada orang tu rezeki, masih lagi bagi afiah. Kita paling kuat kita punya sabar apa dia? Kita buat tak tahu. Paling kuat kita punya sabar, kita ignore. Maksud ignore je, apa tak tahu je lah. Nak balas balik, layar panjang pula lah, kita buat bodoh je lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah lah marah pada orang kata dia ada isteri, dia ada anak. Tapi dalam masa yang sama Allah masih bagi rezeki pada dia. Allah masih lagi beri afiah, kesihatan pada dia. So kenapa Allah kena bersabar ni? Maksud kata-kata Nabi tu, mereka sedang buat perkara yang Allah paling benci. Tapi Allah masih lagi bagi rezeki, bagi makanan kepada mereka. Okey, baik. Ayat seterusnya. Ma tidak ada. Ayat nombor, kita sambung ayat nombor 4. Ayat nombor 4 lah, ayat nombor 5. Ma tidak ada. Lahum bagi mereka. Lahum bagi mereka. Yang kata Allah ada anak ni lah. Baik Yahudi ke, Nasrani ke, musyrikin ke. Tidak ada bagi mereka min daripada ilmin, sebarang sandaran ilmu. Ilmin kita terjemah sebarang sandaran ilmu. Tidak ada bagi mereka min daripada ilmin, sebarang sandaran ilmu. Wa dan la tidak ada
La tidak juga, sorry. La tidak juga. Li bagi ataupun kepada. Li bagi ataupun kepada. Abaihim, nenek moyang mereka. Abaihim, nenek moyang mereka. Kaburat, amat besar. Berterjemah kaburat, amat besar. Okey. Kaburat, amat besar. Kalimatan, kalimah. Kalimatan, kalimah. Okey. Yakhruju, yang keluar. Yakhruju, yang keluar. Min, daripada. Afwahihim, mulut-mulut mereka. Kalimah yang keluar daripada mulut-mulut mereka. In tidaklah. Yaquluna, mereka katakan. Orang musyrikin inilah, tidaklah mereka katakan. Illa, melainkan. Kadziban, pendustaan. Kadziban, pendustaan. Puan Maisarah, terjemahkan boleh Puan Maisarah? Ayat kita sekarang Puan Maisarah. Rajim, tidak ada bagi mereka daripada sebarang sandaran ilmu dan tidak juga bagi nenek moyang mereka amat besar kalimah yang keluar daripada mulut mereka. Tidaklah mereka katakan melainkan pendustaan. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Ayat ini ada 3 maksud. Ini 3 maksud. Pertama, tidak ada bagi mereka sebarang ilmu. Maksudnya, ilmu dari sudut akli. Dari sudut logik akal pun mereka tak boleh nak sabitkan yang Allah tu ada anak. Macam mana mereka nak sabitkan dari sudut logik akal yang Allah Ta'ala tu ada anak? Sebab kalau Allah perlu pada anak, jadi saya anak Allah akan sama kategori dengan Allah. Bila anak Allah sama kategori dengan Allah, anak Allah tu pun perlukan anak juga. Anak Allah tu pun perlukan anak juga. Maka Allah akan ada isteri, Allah akan ada menantu. Sebab apa akan ada menantu? Sebab kalau Allah ada isteri saja, dan anak dia tidak ada isteri, maknanya anak dia lemah. Bila anak Allah tu lemah, Allah kategori lemah sekali. Jadi oleh kerana tak nak buat anak Allah tu lemah, anak Allah pun kena ada isteri juga. Nampak? Jadi bila anak Allah ada isteri juga, apa akan berlaku? Allah akan dapat cucu. Allah akan dapat cucu pula. Jadi bila Allah dapat cucu Allah tu lelaki ke perempuan ke, mesti nak pasangan juga. Jadi akan berlakulah satu golongan Tuhan yang ramai sangat beranak pinak. Tu kalau fikir logik akal. Kalau tak, dia akan jadi tergantung. Apa maksud tergantung? Allah kena ada isteri, kena ada anak. Tiba-tiba anak dia, anak Allah, tak kisahlah Isa ke, Uzair ke, malaikat-malaikat ke, nak kena ada anak jugalah. Sebab kalau Allah aja ada anak, anak Allah tak ada anak, makanya anak Allah tu tak sempurna. Jadi sifat tidak sempurna dia tak boleh pada Allah. Itu kita kata dalil logik akal. Kemudian, dalil logik akal yang lain. Kalaulah Allah ada anak, anak dia mungkin kehendak lain. Isteri dia mungkin ada kehendak lain. Allah nak lain, anak dia nak lain. Jadi kalau Allah terpaksa tunaikan kehendak anak dia, maknanya Allah lemah. Dan kalaulah Allah tidak mengikut kehendak anak dia nak lain, Allah tak nak buat kehendak anak dia pula lemah. Jadi bila Allah sebut anak Allah lemah, lafaz lemah tu kembali juga pada Allah. Jadi dari sudut logik akal, ilmu akli, ilmu dari sudut logik akal pun kita tak boleh nak sabitkan yang Allah Ta'ala tu ada isteri dan anak. Tak boleh nak sabitkan Allah ada isteri ada anak. Sebab bila ada isteri dan ada anak, dia akan jadi lemah masa akan datang. Kenapa? Nanti anak dia pun terpaksalah jadi Tuhan menunggu sampai bila-bila. Kenapa maksud jadi Tuhan menunggu? Dia tak akan dapat capai tahap nombor 1 selagi ayah dia tak mati. Lepas tu kena tunggu ayah dia mati. Kalau ayah dia mati, tak layaklah ayah dia jadi Tuhan. Jadi macam mana anak dia tu nak panggil anak Tuhan? Tuhan ni sifat dia tak boleh ada lemah. Jadi segala sudut dari segala segi tak boleh ada kelemahan. Jadi bila ada kelemahan, maka tak layak jadi Tuhan. Itu kita kata dalil logik akal yang pertama. Ini maksud ilmu. Kat skrin ni saya lupa nak share kat skrin. Tengok hadis kat skrin. Hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang lebih bersabar daripada Allah terhadap perkara yang didengarinya daripada mulut manusia. Mereka mengatakan Allah ada anak. Allah marah sangat ni. Nabi tak pernah dengar pun dalam hadis Allah. Kita tak pernah dengar dalam hadis Allah kena bersabar bila ada orang berzina.
Allah kena bersabar bila ada orang judi, minum arak dan sebagainya. Ya, Allah murka, Allah marah pada orang berzina, judi, minum arak tu. Tapi Allah kena bersabar. Bukan Allah kena bersabar, Allah masih bersabar terhadap orang yang kata dia ada anak. Maknanya apa? Teruk sangat kesalahan di sisi Allah orang yang kata Allah ada anak. Walaupun Allah bersabar dengan kata-kata mereka yang buruk, yang jelek itu, Allah masih bagi rezeki, Allah masih bagi kemaafan pada mereka. Itu sabar paling tinggi. Kita punya tahap sabar paling tinggi, kalau tak tahu kat orang tu, tak nak kelahi, malah nak kelahi, malah nak balas balik, buat bodoh je. Tu kita kata tak sabar kita lah. Aku sabar je, malah nak balas balik, malah nak kelahi, biar buat dono je. Itu sabar kita. Allah bukan sekadar tak balas perbuatan jahat mereka, Allah bagi rezeki lagi pada mereka. Tu lagi baiklah kan. Okey. Perkataan sekarang ni kita bincang perkataan ilmin. Ma lahum bihi min ilmin. Perkataan ilmin sekarang dalam bahasa Arab tidak ada alif lam. Jadi bila tidak ada alif lam, maksud dia any. Mereka tidak ada any ilmu tentang anak Allah tu. Pertama dari sudut akli, dari sudut ilmu akli, mereka tak dapat nak mendatangkan dalil-dalil logik akal Allah tu kena ada anak. Mereka tak dapat mendatangkan dalil logik akal Allah tu kena ada anak. Jadi kalau Allah kena ada anak saja tak ada isteri tak sempurna juga. Mesti kena ada isteri, maka mereka pun kena cari isteri pula pada Allah. Okay, bila dah ada isteri, ada anak tu seorang sebatang kara, tak ada pasangan, kesian hidup dia. Kena cari isteri pada anak pula. Jadi akan jadi keturunan yang berterusan lah bagi Tuhan ni. Maka mustahil ianya berlaku pada golongan-golongan Tuhan. Tak mustahil Tuhan ada anak, ada isteri. Bila ada anak, ada isteri, dia akan timbul family tree. Banyak lagi bawah-bawah tu jadi terabur habis ya. Dan yang lain semua jadi Tuhan menunggu. Sebab apa? Yang atas tu tak pencet-pencet. Tunggu je lah jadi Tuhan sampai bila-bila. Kan lemah kat situ. Yang kedua, bila mereka kata Allah Ta'ala tu ada anak, mereka tidak ada ilmu tentang anwaladihi. Terjemah anwaladihi, tentang anaknya. Okay, mereka kata malaikat anak Allah. Mereka sebenarnya tak ada ilmu pun tentang malaikat. Mereka tidak ada knowledge yang sangat tinggi, yang sangat komplit tentang malaikat. Mereka kata malaikat anak Allah. Allah tanyalah, masa aku cerita malaikat kamu ada ke? Kamu senang-senang kata malaikat tu perempuan, malaikat tu anak perempuan Allah. Kamu pandai-pandai letak gender pada malaikat tu. Masa aku buat malaikat kamu ada? Mereka kata Nabi Isa anak Allah. Mereka tidak ada knowledge yang sempurna tentang Nabi Isa. Mereka tidak ada pengetahuan yang sempurna tentang Nabi Isa. Tiba-tiba mereka terus kata Nabi Isa anak Allah. Haram hukum dia bila kita mensabitkan seseorang bukan pada orang dia. Contoh, na'udzubillah min zalik, seorang budak jalan-jalan, kita tak tahu dia anak siapa, kita pun terus kata dia anak si fulan. Kita bagilah contoh Encik Ahmad, kita kata. Oh, dia ni anak Encik Ahmad, contoh. Walhal dia tidak ada nasab langsung dengan Encik Ahmad. Jadi secara tak langsung kita telah menuduh Encik Ahmad ada anak tanpa melalui sebarang pernikahan. Apa hukum dia? Dosa. Jadi kita nak sabitkan anak tu pada seseorang mesti kena melalui perkahwinan ataupun akad yang sah, baru boleh. Kalau tak, kita sabitkan seseorang bukan pada ayah sebenar, bukan pada anak yang sebenar, dosa besar hukum dia. Jadi bila mereka tuduh Nabi Isa anak Allah, maka mereka terpaksa mengatakan secara indirectly telah berlaku persenyawaan antara Allah dengan Maryam alaihissalam. Sedangkan Allah berhajat kepada persenyawaan? Bila mereka mengatakan malaikat-malaikat anak Allah, takkan Allah beranak macam tu saja? Mesti berlaku persenyawaan antara Allah dengan sesuatu benda yang bersifat kewanitaan, barulah dapat anak-anak. Jadi mereka mengatakan Allah ada anak, dan kadang mereka tak ada ilmu tentang anak-anak Allah yang mereka maksudkan. Mana boleh? Kita jumpa seorang budak, tak tahu mak ayah dia siapa, kita kata, dia ni anak Encik Fulan, anak Encik Fulan. Tak boleh. Kita telah menyabitkan anak pada orang yang bukan ayah dia. Apa hukum dia? Dosa besar. Kerana apa? Kita secara tak langsung telah tuduh ayah dia buat zina. Contoh tadilah, saya bagi contoh. Ini sekarang contoh. Saya bagi contoh Encik Ahmad tadilah. Encik Ahmad. Okey. Orang tuduh dia, kita nampak budak, kita kata, tu anak Encik Ahmad. Bila kita sebut anak Encik Ahmad, apa maksud dia? Kita sabitkan nasab dia pada Encik Ahmad. Bila sabitkan nasab pun, sabit nasab. Dia tu terjadi daripada air mani Encik Ahmad. Jadi Encik Ahmad nak keluarkan anak tu mestilah melalui seorang wanita.
Siapa wanita tu? Tuduh pula, sarilah pula siapa-siapa jadi mak dia, sabitkan zina pula pada Encik Ahmad dan pada wanita tadi. Jadi tuduh orang dengan anak orang lain. Kita menyamakan ataupun kita menasabkan seseorang bukan dengan nama ayah dia yang sebenar, dosa besar. Kita menasabkan seseorang bukan nama yang sebenar, dosa besar. Seorang lelaki, contohlah dia malu, dia keturunan hamba abdi. Seorang lelaki dia malu, dia keturunan hamba abdi, dia malulah nak ngaku keturunan hamba kan. Dia kelentor nama ayah dia. Dia letaklah nama ayah dia nama orang hebat-hebat sikit supaya orang tak tahu dia anak hamba abdi. Maka perbuatan dia berdosa besar. Perbuatan dia berdosa besar. Jadi orang musyrikin, mereka kata Allah ada anak. Bila tanya mereka siapa anak Allah, mereka sebut nama anak Allah. Bila tanya lagi mereka, anak Allah kalau macam tu, siapa mak dia? Siapa mak dia? Jadi bila ada mak dia, bila ada anak dia, kena tanya pula mak dia tu siapa, mak ayah dia pula. Okey. Jadi dari sudut ilmu tentang anak-anak Allah pun mereka tak boleh nak cerita tentang sempurna. Jadi kita tak tahu dia anak siapa, kita tahu siapa mak ayah dia, kita tak, seorang budak tu kita tak tahu siapa mak ayah dia, kita tak tahu dia anak siapa, haram kita panggil dia anak siapa-siapa melainkan kita tahu dengan yakin. Biar anak angkat tak apalah, anak angkat. Kita kata si fulan ni anak angkat si fulan. Tak apa. Kenapa tak apa? Sebab bila sebut anak angkat tidak berlaku persenyawaan, tidak berlaku persetubuhan antara ayah dia dengan siapa-siapa perempuan, jadi anak angkat jadi masalah. Ini kita menyabitkan seorang lelaki itu dengan nama ayah dia, bukan ayah dia, maka secara tak langsung kita telah tuduh ayah dia buat benda tak baik dengan mana-mana wanita lain. Ini maksud ilmu yang kedua. Yang ketiga, maksud ilmu kat sini adalah ilmu ni maksudnya sesuatu yang datang daripada Allah. Ini panggil haqiqatul ilmi. Ilmu ni, apa itu ilmu? Ilmu ialah sesuatu yang datang daripada Allah. Itulah ilmu. Ya, kita belajar matematik, ilmu. Kita belajar sains, ilmu. Belajar ilmu kedoktoran, ilmu. Belajar masak, ilmu. Belajar beki motor, ilmu. Belajar menjahit, ilmu. Semua tu ilmu. Mana kita boleh kata benda tu bukan ilmu? Semua tu ilmu. Tetapi hakikat ilmu ialah yang datang daripada Allah, yang keluar daripada mulut para nabi, yang boleh bantu seseorang jawab soalan dalam kubur. Itu hakikat ilmu. Kita tak katalah siapa masuk gigi amarah tu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Itu pengalaman. Ilmu lah tu. Tapi saya nak beritahu hakikat ilmu yang datang daripada Allah, yang keluar daripada mulut para nabi. Itu hakikat ilmu. Contohlah ini, anak kita dapat berjaya dalam pelajaran. Anak kita berjaya dalam pelajaran, anak kita berjaya dapatkan pangkat sekian-sekian, dapat degree, PhD, master, macam-macam lah anak kita dapat pelajaran. Berjaya kita tak berjaya? Berjaya lah. Anak kita berjaya, dapat semua A dalam pelajaran dia, dapat habiskan pengajian dia, dapat habiskan pelajaran dia dan ilmu kedoktoran dia. Berjaya tak? Berjaya. Kejayaan tak? Kejayaan. Tapi bukan hakikat kejayaan. Hakikat kejayaan sebenar tahu kat mana? Ini hakikat kejayaan. Tolong baca dia, Puan Zafirah, tolong baca muka surat 74. Ini hakikat kejayaan. Muka surat 74, ayat 185 tak silap saya. Tolong baca Puan Zafirah. Muka surat 74. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Okey, terima kasih Puan Zafirah. So dia telah berjaya. Kejayaan kat sini apa maksud kejayaan kat sini? Kejayaan yang kita bincang dalam yang dibaca ayat 185 itu adalah haqiqatul fauzi. Hakikat kejayaan yang sebenar. Yang tidak ada lagi gagal pada dia sampai bila-bila. Ada orang, ni sekadar contoh lah, bukan nak doa buruk ke tak. Dia belajar rajin-rajin. Segala CJ yang terbaik semua dia dapat. Sekolah rendah dia dapat CJ paling hebat. Sekolah menengah dapat CJ paling hebat. Sekolah rendah dapat CJ paling hebat, sekolah menengah dapat CJ paling hebat, masuk universiti pun dapat CJ paling hebat, semua hebat. Lepas dapat CJ hebat-hebat tu, lepas dia dapat CJ, 2 minggu dia kerja, dia pukul orang, orang tu, dia pukul orang lah, dia gaduh-gaduh pukul orang tu mati. Dia pun kena masukkan dalam penjara.
Jadi dia berjaya ke tak berjaya? Dia berjaya lah sebab dapat CJ yang hebat. Tapi masuk penjara, apa CJ dia boleh buat dengan dia dalam penjara tadi? Ataupun lepas habis belajar, segala CJ dia ada, dia sakit, terbaring, kena stroke ke, kena kanser ke, tak boleh buat apa-apa. Jadi hakikat yang dia, kejayaan yang dia dapat dalam CJ dia tu boleh buat apa? Tak boleh buat apa juga. Saya bukan nak merendahkan CJ tu, tak. Sama lah juga, orang tu dia belajar tahfiz, dapat CJ tahfiz. Lepas dapat CJ tahfiz, kita kata dia berjaya lah. Memperoleh CJ tahfiz, dapat pangkat mumtaz. Baca 30 juzuk, tak ada salah langsung. Okey, berjaya. Tapi lepas pada tu dia tak semayang, dia tak puasa, tak bayar zakat, terlibat dengan dosa maksiat. Jadi agak-agak dia dapat tak hakikat kejayaan ke akhirat? Tak dapat juga. Tak dapat juga. Hakikat kejayaan sebenar adalah orang yang selamat daripada neraka masuk syurga. Ini hakikat sebenar. Kerana apa? Lepas dapat yang ni punya kejayaan, tidak ada istilah gagal lagi sampai bila-bila. Tidak ada istilah gagal lagi sampai bila-bila. Yang berjaya dalam pelajaran, yang berjaya hafal Quran, yang berjaya buat benda kebaikan-kebaikan yang saya sebut tadi lah, dia masih lagi, kejayaan yang kita dapat kat dunia ni, kejayaan yang kita kecapi kat dunia ni, kejayaan tu pertama sementara, yang kedua dia masih lagi terdedah kepada kemungkinan-kemungkinan gagal. Hari ni kita berjaya jadi orang kaya, bulan depan, tahun depan kita tak tahu macam mana. Contoh. Hari ni kita berjaya dalam pelajaran, akan datang tak tahu macam mana. Mungkin Allah uji kita dengan masalah lain pula. Dalam pelajaran dia bagus, tapi dalam bab kekeluargaan dia fail. Isteri dia masalah, anak-anak dia semua masalah. Last kali dia pun masalah juga. Walaupun dulu dia pelajaran hebat kita kata. Okay, saya tak nafikan itu pun kejayaan. Bagus, kita usahakan anak kita jadi terbaik dalam pelajarannya. Kita usahakan anak kita habis belajar dengan baik, dapat ilmu sebanyaknya. Tapi itu bukan haqiqatul fauzi. Haqiqatul fauzi ialah orang yang selamat daripada neraka masuk syurga. Itulah kejayaan sebenar yang tidak ada lagi gagal sampai bila-bila. Satu ayat lagi. Pasal ni lah, pasal kejayaan ni. Tolong terjemahkan dia. Encik Syukri boleh buka surat 129 ayat 16. 129 ayat 16. 29 ayat 16. Surah Al-An'am ayat 16. Yes. Sesiapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rahmat kepadanya, dan itulah kejayaan yang jelas nyata. Terima kasih Encik Syukri. Siapa yang selamat daripada azab pada hari itu, dialah dapat rahmat Allah. Dan itulah kejayaan yang jelas nyata. Tidak ada gagal-gagal lagi. Dan kejayaan itu akan kekal sampai bila-bila. Ada orang dia belajar sampai dapat CJ yang baik lah. Degree ke, PhD ke, master ke, tak kisah. Contohlah. Lepas tu pop negara dia kena serang dengan orang kafir. Negara dia berlaku peperangan. Negara dia diserang oleh orang kafir ke, pihak penjajah ke, tak kisahlah. Maka apa sijil dia dapat buat pada dia pada masa tu? Apa sijil dia dapat bantu dia pada masa tu? Ini contohlah, bukan minta benda dia berlaku. Tak boleh buat apa tu bang. Walaupun dia berjaya dalam pelajaran, tapi walaupun dia berjaya dalam pelajaran, dia masih lagi terdedah kepada kegagalan-kegagalan, kemusnahan yang lain yang ada kat muka bumi ini. Tapi siapa dapat haqiqatul fauzi tadi, hakikat kejayaan sebenar, masuk syurga, selamat pada neraka, dia tidak ada istilah gagal untuk dia sampai bila. Dia tidak akan menghadapi kemungkinan-kemungkinan gagal walaupun 0.0001%, tidak ada. Dia akan berjaya sampai bila-bila. Itu dia panggil haqiqatul fauz, hakikat kejayaan. Sekarang kita nak cerita tentang hakikat ilmu. Memasak pun ilmu, menjahit pun ilmu, baiki kereta ilmu, apa lagi? Ilmu yang kita bincangkan ini, memasak, urut orang kena orang seliuh tangan, seliuh kaki kan. Kita pandai urut sampai dia tak seliuh lagi. Ilmu. Itu semua ilmu. Kita tak nafikan itu juga termasuk dalam kategori ilmu. Tapi apakah haqiqatul ilmi? Apakah hakikat ilmu? Hakikat ilmu ialah sesuatu yang datang daripada Allah dengan lafaz-lafaz daripada Allah dan sesuatu yang datang daripada mulut para nabi. Itu dipanggil haqiqatul ilmi. Jadi Allah kata, orang kafir yang mengatakan Allah ada isteri, Allah ada anak ni, mereka ada tak hakikat ilmu yang menyatakan Allah ada isteri, ada anak? Maksud dia, ada tak dalam mana-mana kitab, ada tak dalam mana-mana kitab, Quran ke, Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, Allah kata dia ada anak? Ada tak? Cuba buat mari. Kalau ada satu pun dah cukup. Kalau ada satu kitab yang Allah kata aku ada anak sebenarnya, anak aku nama si Fulan bin Fulan, contohlah. Itu pun dah cukup untuk kita jadikan dalil sebagai ilmu.
Ataupun ada tak mana-mana Nabi sejak zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, ada tak mana-mana Nabi yang mengatakan Allah ada anak, aku anak Allah. Allah ada isteri, isteri Allah adalah sekian-sekian. Ada tak? Tak ada. Jadi bila tidak ada langsung, maknanya mereka bercakap tanpa sebarang sandaran ilmu. Nampak? Ini 3 tafsiran ilmu kat sini. Ayat yang kita bincang ni sama macam ayat dalam surah Al-An'am. Mereka kata Allah ada sekutu, mereka kata Allah haramkan tu, haramkan ni. Okey, maka Allah kata cuba keluarkan sandaran ilmu terhadap apa kamu katakan. Jangan kata ustaz pandang rendah pada ilmu lain, mentang-mentang dia ngajar agama, mentang-mentang dia ngajar tafsir, bagi dia tu je ilmu. Yang lain bukan ilmu. Saya tak kata macam tu. Semua ilmu, kita masuk universiti belajar sains ke, belajar sejarah ke, belajar robotik, tak robotik, macam-macam lagi lah zaman sekarang ni kan. Semua tu ilmu. Yes, semua tu ilmu. Belajar komputer, belajar buat tu, buat ni, semua tu ilmu. Alhamdulillah. Tetapi hakikat ilmu ni yang keluar daripada Allah, yang keluar pada Nabi. Tengok muka surat 148, ayatnya pun 148 juga. Puan Nur Azhar, kalau baca boleh. Puan Nur Azhar Ismail, muka surat 148, ayat pun 148. Dalam ayat itu perkataan ilmin, ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang musyrik akan mengatakan, kalau Allah mengkenaki, tentulah kami dan nenek moyang kami tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain, dan tidak pula kami haramkan sesuatu apapun. Demikianlah juga orang yang dahulu sebelum mereka telah mendustakan, yakni rasul-rasul, sehingga mereka merasai azab kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu keterangan berdasarkan ilmu supaya dapat kamu tunjukkan kepada kami? Kamu tidak menuruti melainkan sangkaan semata-mata, dan kamu pula tidak lain hanyalah berdusta. Okey, terima kasih Puan Nur Azhar. Adakah kamu mempunyai sebarang sandaran ilmu yang dapat kamu keluarkan kepada kami? Sandaran ilmu tu apa? Kata-kata Allah, kata-kata para Nabi. Kalau kamu dapat sandaran ilmu yang boleh keluarkan untuk kami terima dakwaan kamu. Tak ada. Yang ajar mereka tentang benda-benda pelik-pelik ni siapa? Nenek moyang. Nah, nenek saya kata macam ni. Tok saya kata macam ni. Nenek saya kata, tok saya kata, moyang saya kata, pak saudara saya kata, itu bukan sandaran ilmu. Itu bukan sandaran ilmu. Sandaran ilmu mestilah apa yang ada dalam kitabullah, tak kisah Taurat, Injil, Zabur, tak kisah. Dan mestilah benda yang keluar daripada mulut mana-mana para Nabi. Itu kita boleh jadikan sebarang sandaran ilmu. Kalau tak, bukan ilmu. Okey, ini dipanggil haqiqatul ilmi. Mereka tidak ada hakikat ilmu untuk mengatakan yang Allah ada sedia ada anak. Mereka bubuhlah nama anak Allah tu. Mereka bubuh nama anak Allah, nama Lata, Uzza, Manat. Mereka bubuh nama anak Allah suka hati mereka. Jadi Allah suruh Nabi tanya, dalam kitab mana Allah bubuh nama anak dia macam tu? Dalam kitab mana? Dalam kitab mana? Melalui Nabi mana? Allah letak nama anak dia Lata, Uzza, Manat. Mana? Cuba tunjuk kalau ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, maknanya mereka punya kata-kata dalam bab ketuhanan ni hanyalah penipuan semata-mata. Mereka tak ada sandaran ilmu, tok nenek mereka tak ada sandaran ilmu. Mereka tidak ada sebarang sandaran ilmu untuk menyabitkan kefahaman mereka yang mengatakan Allah ada anak, mereka tak ada sandaran ilmu. Tok nenek moyang mereka yang ajar cucu-cucu buat benda pelik-pelik ni pun tidak ada sandaran ilmu. Jadi bila tidak ada sandaran ilmu dalam bab ketuhanan, apa mereka kata adalah pendustaan. Apa yang mereka kata semuanya dihukumkan sebagai pendustaan. Rekaan semata-mata. Okey, baik, seterusnya ayat nombor 6. Fa maka, sikit lagi kita berhabis satu ayat, dua ayat lagi. La'allaka boleh jadi engkau. La'allaka boleh jadi engkau. Kat sini Nabi Muhammad lah. Bakhi'un akan membinasakan. Bakhi'un akan membinasakan. Nafsaka dirimu, dan diri Nabi Muhammad lah, nafsaka dirimu ala atas atharihim, perbuatan mereka. Asalnya berterjemah footstep, gerak langkah, jejak langkah. Dalam surah Yasin ada ayat kan, dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi atharahum dengan atharihim samalah perbuatan mereka. In jika
lam tidak, yu'minu mereka beriman, in jika, lam tidak, yu'minu mereka beriman, bi dengan hadza ini, al hadis berita. Jadi bihadzal hadis dengan ini berita. Maksud berita kat sini Quran lah. Asafan, kesedihan. Asafan, kesedihan. Puan Azhar atau Haji Abdul Kahar ada? Puan Azhar. Ada Ustaz. Tolong terjemahkan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau, iaitu Muhammad, mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, iaitu Al-Quran. Okey, terima kasih Tuan Haji Abdul Kahar. Allah kata kat Nabi dalam ayat ni, boleh jadi engkau membinasakan dirimu kerana engkau terlalu bersedih. Nabi SAW dalam ayat ni Allah nak tunjuk, walaupun Nabi dah sampaikan pada orang musyrikin persoalan-persoalan mereka. Mereka tanya tentang roh, Nabi jawab. Mereka tanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi jawab. Mereka tanya tentang Zulkarnain, Nabi jawab. Jadi sepatutnya bila Nabi dah bagi jawapan, terimalah Nabi tu Nabi. Terimalah kenyataan Nabi tu Nabi. Tapi tak nak beriman juga. Maka Nabi sedih tak? Nabi sedih. Kalau Nabi jenis macam kita-kita ni, nak beriman, beriman. Tak nak beriman, sudah. Aku dah sampaikan. Kat akhirat jangan tuntut-tuntut lagi kat aku. Kat akhirat jangan tanya-tanya lagi aku. Sebab aku dah sampaikan. Boleh? Nabi buat macam tu boleh? Jadi Nabi dah sampaikan apa Allah suruh sampaikan. Tapi Nabi berdakwah dengan penuh kasih sayang. Bila penuh kasih sayang ni dia macam ayah lah. Nasihat anak tak berubah. Ayah, mak nasihat seorang anak suruh berubah, nak tak nak berubah. Apa perasaan mak ayah pada anak tak nak berubah? Walaupun mak ayah tu kata kat mulut dia, suka hati nak jadi apa pun. Walaupun keluar kata-kata macam tu pada mulut mak ayah terhadap anak dia, tapi jauh di sudut hati mak ayah tu masih lagi nak anak tu berubah. Macam itulah Nabi pada umat. Walaupun umat Nabi cakap macam-macam kat Nabi, panggil Nabi dengan panggilan-panggilan tak baik, macam-macam lagi lah tuduhan mereka lemparkan pada Nabi. Tapi jauh di sudut hati Nabi, Nabi memang masih nak mereka jadi orang yang beriman. Jadi bila mereka tak nak beriman, Nabi sedih sangat macam kita sedih anak sendiri tak dengar kata. Okey, Nabi bila orang tak nak beriman dengan Nabi, Nabi sedih sangat macam kita sedih bila anak sendiri tak dengar kata. Anak kita nasihat anak orang lain, okey, kita ustaz, kita ngajar anak orang lain malas belajar, anak orang lain belajar main-main. Kita nasihat dah 5-6 kali, dia buat tak tahu je, kita kata apa? Siapkan suka hati ya. Biar dia bukan anak aku. Yang habis duit bayar yuran, mak ayah dia bukan duit aku. Contoh. Tapi kalau anak sendiri, lain tak? Lain rasa dia. Anak orang tak dengar cakap kita. Anak orang tak dengar nasihat kita. Kita boleh tidur malam dengan lena. Kita nasihat anak orang bumah, dia tak berubah juga. Malam ni kita tidur lena macam biasa. Tapi anak sendiri, kita dah nasihat berkali-kali tak berubah. Dah nasihat cakap elok-elok tak berubah. Marah pun tak berubah. Pujuk pun tak berubah. Beri ancaman pun tak berubah juga. Maka kita tak boleh nak tidur malam dengan lena. Sebab anak sendiri. Nabi macam itulah perasaan Nabi pada seluruh umat. Bukan fikir anak sendiri, keluarga sendiri je, seluruh umat. Sebab tu zaman Nabi, ada Yahudi mati seorang, lalu jenazah sebelah Nabi, Nabi menangis 10 air mata. Sering Umar kata, ya Rasulullah, dia orang Yahudi. Nabi kata, memang dia orang Yahudi. Tapi aku telah gagal menyelamatkan salah seorang umatku daripada neraka Allah Ta'ala. Yang mana Yahudi pun. Tapi Nabi sedih. Sebab Nabi telah tidak berjaya menyelamatkan salah seorang umat Nabi daripada neraka. Kalau kita padam muka, mati dah kafir, sekor. Contohlah, contoh. Kerana kenapa keluar perkataan macam tu? Sebab kita tidak ada sayang umat macam Nabi sayangkan umat. Di Nabi ni stres sangat, sedih, sampai Allah kata, boleh jadi kau sedih sangat ni membinasakan diri kau ni. Bersedih dalam kebaikan. Bersedih dalam kebaikan ni, Nabi bukan sedih sebab benda duniawi ni. Nabi bukan bersedih sebab duniawi. Nabi bersedih dengan sebab orang tak amal agama pun boleh membinasakan diri seseorang kalau terlalu bersedih. Allah tegur Nabi, jangan sedih sangat. Boleh jadi kesedihan kau yang melampau-lampau tu menyebabkan badan kau akan binasa. Bila terlalu sedih, akan beri kesan pada mental, akan beri kesan pada kesihatan badan dan boleh membinasakan tubuh badan. Orang macam kita, kalau jadi Nabi, Allah tak perlu tegur macam ni. Macam kita lah, kalau jadi Nabi, Allah tak perlu turunkan ayat, jangan sedih sangat bila orang tak dengar nasihat awak. Sebab Allah tahu kita tak sedih pun orang tak dengar nasihat kita. Paling kuat kita sedih pada anak yang lain sedih kita je lah kalau tak dengar cakap kita. Anak orang, anak jiran, anak orang setaman kita tak dengar kata kita, bukan masalah utama bagi kita. Anak jiran kita kena tangkap kes dadah,
anak jiran kita kena tangkap kes curi, macam-macam kes anak jiran kita kena tangkap, kita masih boleh tidur dengan nenek kat rumah kita. Tapi kalau anak sendiri, buat kes, na'udzubillah min zalik lah, ni contoh. Boleh tidur nenek? Tak boleh tidur nenek. Perasaan sedih pada umat tu ada, tapi untuk anak kita saja. Perasaan sedih tu ada, tapi hanya pada anak isteri kita saja. Nabi untuk seluruh umat. Sebab tu Allah turunkan ayat macam ni pada Nabi. Selain surah Isra' tadi, tolong baca dia, Puan Rahimah tolong baca oleh Puan Rahimah. Puan Rahimah tolong baca muka surat 367, ayat 3 surah Syu'ara. 367. Ya, ayat 3 surah Syu'ara. 367, ayat berapa Ustaz? 3. Ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan kerana mereka penduduk Mekah tidak beriman. Yes, terima kasih Puan Rahimah. Nabi Yaakob sedih sangat kehilangan anaknya Nabi Yusuf dan Bunyamin sampai menangis-menangis buta mata. Terlalu bersedih. Nabi Muhammad sedih sangat, umat dia tak nak beriman sampai Allah kata jangan sedih sangat. Boleh jadi kau akan binasakan diri kau kerana terlalu bersedih sebab mereka tak nak beriman dengan ajaran-ajaran engkau. Okey, boleh. Minggu depan kita akan masuk kisah Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Kristian ke mereka? Nasrani ke mereka? Beriman ke tak beriman mereka? Kita akan bincang minggu depan lah. Okey, kita berhenti di sini dulu. Kita sambung minggu depan ayat nombor 7, 8 dan seterusnya insya-Allah. Boleh? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ni kita 22 orang, masya-Allah. Harapnya minggu depan pun kita 22 lagi dan lagi ramai lagi bagus. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarifna bi syarafatil Quran wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.